masa kini. Okey, dalam seperti yang kita tahu negara kita semakin maju dan pelbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan dan Kementerian Pelajaran KPM untuk mengubah sistem pendidikan kita untuk menjadi lebih baik. Tapi masih ada segelintir pelajar yang boleh dianggap tidak mahu sering melakukan masalah disiplin di sekolah. Oleh itu kami ingin tanya beberapa soalan kepada cikgu. Okey, tanpa kita melengahkan masa, kita terus dengan soalan lah. Okey, cikgu, soalan pertama kami ialah sebagai seorang guru, apakah punca murid sering melakukan ponteng sekolah? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Okay, jadi saya nak dengan yang telah diutarakan berkaitan dengan punca murid sering ponteng sekolah. Jadi sebagai seorang guru sebenarnya saya banyak pengalaman berkaitan dengan murid yang ponteng sekolah kerana saya sebelum ni pernah memegang jawatan sebagai GPKM. Jadi terlalu banyak masalah sebenarnya yang sering mengakibatkan murid ponteng sekolah. Jadi pertama sekali kita lihat dari segi motivasi diri. Jadi murid yang tidak mempunyai motivasi diri sering ponteng kerana motivasi diri ini sebenarnya adalah satu kekuatan untuk murid hadir ke sekolah. Dia bina jati diri yang tinggi, kemudian ada minat untuk belajar dan juga dia sentiasa ingat kepada harapan kedua-dua ibu bapa. Jadi itu yang pertama antara punca murid sering ponteng sekolah Yang kedua, sememangnya kalau murid yang ponteng sekolah dia tidak minat terhadap sesuatu mata pelajaran yang biasanya kita dengar ataupun kita lihat ada yang murid ponteng sekolah kerana dia tidak minat pada mata pelajaran yang suka, contohnya mata pelajaran matematik dan juga seringkali mata pelajaran bahasa Inggeris yang mungkin dianggap suka ataupun memang kadang-kadang murid tidak memahami Jadi ini akibatnya ataupun punca murid tidak hadir ke sekolah kerana tidak suka pada sesuatu mata pelajaran. Seterusnya yang ketiga, banyak sebenarnya. Kalau kita lihat pada punca banyak tapi saya ambil daripada orang kata yang paling besar untuk kita perbincangkan pada hari ini. Jadi yang ketiga, dia tidak tekun pada pelajaran dia lebih memikirkan sesuatu yang menyeronokkan. Sebenarnya bagi yang tidak minat belajar, belajar itu merupakan satu yang tidak menyeronokkan. Bagi yang minat walaupun sesuatu mata pelajaran tu suka ataupun keadaan guru yang seringkali garang ataupun sebagainya. Jika ada minat, murid tersebut tetap hadir ke sekolah. Jadi itulah yang saya katakan yang paling penting tadi dia lebih suka kepada sesuatu yang menyeronokkan seperti melepak
kemudian merokok ataupun sebagainya. Inilah punca penting ke sekolah ya. Jadi saya rasa soalan pertama saya telah jawab ya. Jadi jika ada soalan yang terus, jadi saya Untuk soalan yang kedua, apakah akibat atau kesan terhadap pelajar yang sering ponteng sekolah? okey ya, berkaitan dengan terhadap yang ponteng sekolah. Ya, yang pertama sekali yang pasti ya, pelajar tersebut akan ketinggalan dalam mata pelajaran yang telah dipelajari. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat ya, di sekolah sukatan pelajaran telah berbeza. Telah Kementerian Pendidikan ya telah mengeluarkan PSKP yang terbaru. Jadi setiap pelajaran ataupun sukatan ya yang akan diajar oleh guru sebenarnya ada peningkatan. Jika okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ada sedar lah kat sini. Jadi cikgu teruskanlah ya. Cikgu buka. Cikgu teruskan kepada soalan yang kedua tadi ya. Sambung balik berkaitan dengan kesan ya terhadap pelajar yang sering ponteng ke sekolah ya. Jadi seperti yang cikgu cakap tadi, kesan yang pertama adalah murid tersebut akan ketinggalan ya terhadap pelajaran tersebut kerana SKP yang lain pelajari. Jadi kalau kita tinggal ini, maka pelajaran besok pelajaran akan diteruskan ya, akan diteruskan. Jadi murid tersebut kalau ini tak faham, mungkin saya tak faham. Jadi itulah mengakibatkan ketinggalan terhadap pelajaran. Dengar? Dengar tak? Hello? Assalamualaikum. Dengar. Kesan sekolah ni, patut kehadiran sekolah semakin. Jadi kalau pihak KPM dia terhadap kehadiran pelajar ya ke sekolah. Jadi peratus kali murid setiap hari akan terus melalui KPM. Jadi jika sekolah ni terus jadi ni sebenarnya sentiasa dipantau. Dia peratus itu yang
ketinggalan dalam pelajaran, kesan kita sekolah pelajaran proses keadilan akan Cikgu minta maaf cikgu. Kurang jelas. Lain sangkut. tersangkut ya. Macam mana nak buat tersangkut? Saya mau buat soalan esok tak ada telefon. Macam mana nak connect? Tadi. Ya. Nak connect. Wifi. Tahu. Right. Okay, okay. Okay, Assalamualaikum. Salam. Okay, maaf ya. Jadi kita teruskan pada soalan yang kedua. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Okey, saya Wan Nur Syazwani. Untuk soalan yang ketiga, saya nak tanya apakah tindakan yang telah diambil oleh pihak sekolah dalam mengatasi masalah ini? Tindakan yang telah diambil oleh pihak sekolah. Okay, soalan tadi yang diambil oleh pihak sekolah ya? Tak dengar, tak jelas semula. Okey, saya ulang balik. Apakah tindakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam mengatasi masalah ini? Okey, jadi saya akan jawab soalan ini. Apakah tindakan yang diambil pihak sekolah ya? Sebenarnya kalau itu kan kehadiran murid ini adalah penting di sekolah. Jelas tak? Jelas. Okey. Jadi untuk pihak sekolah dia akan melihat kepada murid tersebut. Jadi nak bilang ataupun dah yang tidak ada, pihak sekolah akan mencari mengapa murid cikgu ya pernah datang ke sekolah. Lama sangat tak ada sekolah. Jadi kita melihat dari segi punca dia, rupa-rupanya dia tidak minat terhadap pelajaran. Ya. Apabila kita dah dapat punca tersebut ya, kita akan bertemu dengan murid tersebut, memujuk ya, dan biasanya kita akan pergi ke rumah ya, berjumpa dengan keluarga, menyelami masalah yang dihadapi oleh murid tersebut ya. Jadi ini sangat penting ya. Sebenarnya cikgu pun ya, ada seorang cikgu masa cikgu pernah belajar masa tingkatan 6 ya. Sekarang ni cikgu tersebut telah menjadi pengetua. Tindakan yang diambil ialah mencari punca pelajar tersebut tidak hadir, kemudian dia sentiasa menyelami masalah murid dan sering memujuk. Dia
murid ataupun pelajar dia memanggil dia ayahanda. Kemudian apabila bertemu dengan murid, dia sering menyapa, kemudian senyum, memujuk dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu mengambil tindakan secara halus sebelum kiranya tegas ya terhadap murid yang tidak hadir. Jadi seperti cikgu tadi, setelah kita mengenali ataupun mengetahui punca tersebut, cara yang kedua ialah pujukan. Jadi orang kata unsur pujukan tu merupakan sesuatu yang sangat penting kerana yang ini kadang-kadang pujukan tu dengan lembut dia akan meresak ke jiwa murid-murid ya. Jadi dengan itu datangnya minat tersebut untuk hadir ke sekolah dan seterusnya. Jika yang dilakukan oleh pihak sekolah ya, tindakan ataupun tindakan secara orang kata halus tadi, memujuk, merayu dan sebagainya tidak berkesan ya. Murid tersebut masih lagi tidak hadir ke sekolah. Inilah ya tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh pihak sekolah, iaitu memberi surat amaran ya. Untuk kali pertama bila murid tersebut tidak hadir ke sekolah selama 3 hari berturut-turut ya. Jadi biasanya bila murid tersebut diberi amaran ya, dengan sendirinya murid tersebut akan hadir sekolah atas paksaan ibu bapa ya. Jadi inilah antara tindakan yang sering dilakukan oleh pihak sekolah ya. Jika masih lagi tidak hadir ke sekolah, akan menggantung murid tersebut. Jadi ini kalau menggantung ni sebenarnya satu tahap yang sangat teruk ya. Menggantung dan akhirnya terpaksa memberhentikan murid sekolah. Tapi sebenarnya memberhentikan murid sekolah tu bukanlah satu tindakan wajar. Sekolah tersebut biasanya kalau memberhentikan murid, dia tidak ada berturut-turut selama 3 bulan ya. Jadi mengikut kepada pekeliling yang telah dinyatakan murid tersebut boleh diberhentikan sekolah ya. Tetapi biasanya setakat ini pihak sekolah lebih mengambil kepada yang cikgu cakap tadi. Yang pertama punca, kemudian pujukan dan yang ketiga surat amaran ya. Okey, itu soalan yang ketiga. Okey, soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Soalan seterusnya cikgu. soalan Saya yang Khairina. Bagaimana seorang guru boleh membantu pelajar yang penting sekolah? Okey, bagaimana seorang guru boleh sebenarnya tindakan dengan membantu ya murid yang ponti sekolah ni sebenarnya hampir sama. Jadi pertama sekali kita mestilah ya pertama sekali kita memahami situasi keluarga terlebih dahulu. Tahu murid ni ponti sekolah ya, kadang-kadang kita marah murid yang ponti sekolah. Tetapi sebenarnya kadang-kadang kita perlu tahu kadang faktor-faktor begini juga merupakan faktor yang mengundang kepada murid ponti sekolah. Jadi sebagai seorang guru ya, kalau kita betul-betul ingin membantu, kita akan memahami keadaan keluarga tersebut. Biasanya pihak sekolah banyak cara yang dilaksanakan ya. Jadi kalau dari segi cikgu-cikgu kadang-kadang dia tak mementingkan sangat ya mengeluarkan duit ya, orang kata pergi ke tempat pelajar tersebut, minyak kereta dan sebagainya ya. Jadi inilah tugas seorang guru. Jadi bila kita tahu situasi tersebut, kita cuba bantu ya. Contohnya kalau misal kata pelajar tersebut mempunyai masalah keuangan dan tidak
berminat untuk hadir ke sekolah, pihak sekolah sebenarnya akan cuba memberi bantuan ya. Terutama sekali jika pelajar ni layak untuk memohon beasiswa, pihak sekolah akan usahakan pelajar ni mendapat beasiswa. Jadi dengan ini orang kata kalau misal kata faktor kemiskinan mungkin dapat diatasi ya. Jadi dia sebenarnya kalau nak dibincangkan ya terlalu panjang ya. Jadi seterusnya cara yang kedua untuk membantu murid ya adalah memberi motivasi. Biasanya murid yang bermasalah ni akan dirujuk kepada guru dengan kaunseling ya. Di sini murid tersebut ya biasanya akan diberi nasihat, diberi perangsang, diberi teguran dan sebagainya ya. Dan juga pelajar ni seringkali dilibatkan dengan pelbagai program yang lebih kepada orang kata merangsangkan jiwa ya, merangsangkan hati dan menggerakkan jiwa untuk menjadi seorang murid yang kental dan seterusnya akan hadir ke sekolah ya. Jadi inilah yang penting motivasi. Kemudian seterusnya pihak sekolah juga nak membantu murid ya mengadakan pelbagai program. Sebenarnya kalau ikut sekarang ya pihak sekolah lebih menitik beratkan kepada guru penyayang, sekolahku surgaku. Jadi dengan ini dapat membantu ya murid agar lebih berminat. Sebenarnya sapaan dan teguran guru-guru juga ya, terutama pada pihak pentadbir. Jika sepatah teguran ataupun senyuman mungkin juga akan menaikkan semangat pelajar tersebut untuk datang ke sekolah ya. Jadi pengalaman cikgu ya. Cikgu ada murid orang asli ya yang tidak mahu hadir ke sekolah. Jadi cara pertama yang cikgu buat hanyalah sapaan dan memberi perhatian. Jadi sebenarnya ini sangat berkesan. Murid tersebut telah meluahkan rasa kepada JPKM. Dia kata saya suka kepada cikgu, saya suka kepada awak, dia kata. Maksudnya dia suka kepada cikgu lah ya. Jadi inilah sebenarnya antara yang sering dilakukan oleh guru ya. Bukanlah semua guru tu orang kata bila bersikap garang ya, kalau dia garang sekalipun tapi nilai kasih sayang ya tetap ada. Jadi pujukan dan sebagainya juga sering dilakukan kepada murid yang sering ponteng sekolah ya. Jadi saya rasa soalan yang keempat telah dijawab ya. Jika ada soalan yang lain. Seterusnya adalah adakah rakan sebaya merupakan faktor utama berlakunya gejala ponteng sekolah? Okey, soalan keempat ya mengaitkan dengan faktor rakan sebaya. Sebenarnya peranan rakan sebaya ni sangat besar. Jadi murid ya, ni cikgu akan katakan ya. Sebab biasanya rakan sebaya tu dia macam magnet. Dia boleh menangkap. Dia menangkap. Begitu juga dengan situasi kita ya sebagai pelajar. Kadang-kala rakan ni dia boleh membuat sesuatu yang baik dan juga seorang rakan akan boleh menarik kita terjebak dengan sesuatu yang tidak baik ya. Jadi kadang-kadang murid yang ponteng sekolah dia memang murid masalah ke mempunyai rakan ataupun kawan yang menarik sesuatu yang tidak baik ya, seperti mengajak melakukan sesuatu yang negatif seperti merokok, melepak, lumba motor ataupun sebagainya. Ini akan lebih merupakan daya tarikan yang sangat besar. Sebab memang kalau kita tak suka sesuatu yang baik, bila ada sesuatu yang negatif, cepat je. Ya, jadi tegas ni cikgu nyatakan di sini rakan sebaya memainkan peranan yang penting dari segi membentuk sesuatu yang baik dan juga membentuk sesuatu yang buruk ya. Okey, seterusnya.
Ya, terima kasih Syahira. Okey soalan tadi berkaitan ibu bapa ya. Jadi ibu bapa yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak sebenarnya ya adalah mewujudkan masalah kepada anak-anak. Kurang perhatian menyebabkan anak-anak tidak akan berminat pergi ke sekolah. Jadi kadang-kadang ibu bapa ya, dia tidak kisah anak dia hadir ke tidak ke sekolah kerana ibu bapa dia lebih mementingkan kepada kerjaya dia atau pekerjaan dia. Ya, kemudian memikirkan kepentingan diri dia. Jadi anak yang kadang-kala dia kurangnya sayang atau perhatian daripada ibu bapa, dia akan memberontak. Maknanya aku pergi sekolah. Mengapa aku pergi ke sekolah? Tidak memberi perangsang, tidak memberi perhatian. Jadi kalau kita lihat ya rata murid berjaya ataupun pelajar yang berjaya, sebenarnya peranan ibu bapa itulah sangat. Ibu bapa yang mendidik anak dengan elok akan orang kata membentuk atau menghasilkan satu mutiara yang bersinar. Ya, jadi paling tidak ibu bapa tu jika nak bersekolah ya, paling tidak dia akan tanya, abang ada kerja sekolah tak hari ini? Abang macam mana keadaan sekolah hari ini? Apa yang abang paling suka dekat sekolah? Dia akan bertanya kepada anak-anak. Tetapi anak yang sering ponting ni, ibu bapa langsung tidak menyentuh kepada soal pelajaran ya. Jadi inilah yang cikgu katakan, peranan ibu bapa sangat penting dan peranan ibu bapa yang leka ataupun cuai ataupun yang tidak memberi perhatian kepada anak-anak akan menjurus kepada masalah ponting sekolah ya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Seterusnya, siapakah yang paling berperanan dalam memupuk semangat murid untuk hadir ke sekolah? Adakah ibu bapa juga? Okey, Noriani Liana. Okey, sebenarnya kalau kita lihat ya, peranan yang paling penting sebenarnya ibu bapa. Bila murid tersebut bangun tidur, siapa yang dilihat? Mestilah ibu bapa. Jadi kalau ibu bapa tidak kisah ya, ataupun tidak mengejutkan anak-anak, tidak orang kata tidak tegas terhadap anak-anak ya, kadang-kadang memanglah anak-anak ni ada setengah-setengahnya dia malas untuk ke sekolah ya. Tapi kalau ibu bapa biarkan, memanglah sambung tidur. Tapi kalau ibu bapa yang lebih menitikkan kepada pelajaran ya, jadi ibu bapa akan memaksa ya ataupun memujuk anak tersebut pergi ke sekolah ya dengan cara pujukan secara lembut ataupun ada ibu bapa yang menggunakan kekerasan. Ya, sebenarnya peranan ibu bapa sangat penting ketika di rumah. Cikgu tak nyatakan siapa yang sebenarnya penting ya. Seterusnya yang kedua, ketika di sekolah peranan guru lah yang sangat penting ya. Jadi sebenarnya di awal tadi cikgu kata konsep kepada sekolah sekarang ya, cikgu-cikgu lebih menekankan kepada konsep guru penyayang. Jadi di sinilah peranan guru juga sangat penting. Sebab tu kalau kita lihat ya, cikgu rasa anak-anak pelajar ya yang ada bersama pada hari ini pun sering melihat sewaktu bersekolah dulu ada sambutan kehadiran sekolah, kemudian ada majlis sambutan hari lahir, kemudian ada juga kad ucapan tahniah, penghargaan dan sebagainya. Naik ke pentas pun salah satu penghargaan ya. Jadi banyak sekolah lakukan. Jadi dengan adanya sambutan, dengan kad ucapan, dengan sambutan hari lahir,
juga dengan perhatian guru ini merupakan satu sumbangan yang paling besar ya, memupuk minat ataupun semangat untuk murid belajar. Contohnya cik rasa anak-anak yang ada di sini pun ya, kalau masa sekolah dulu, kalau ada sesuatu orang kata penyampaian hadiah, oh esok saya akan hadir ke sekolah, esok saya penerimanya. Ini merupakan ya antara faktor penarik kepada murid hadir ke sekolah. Cikgu pun berpengalaman ya, cikgu pun ada anak. Kadang-kadang kita ada satu pertandingan contohnya, ada persembahan saja ataupun kita ada program, kita terlibat dalam satu persembahan. Jadi kita secara tidak langsung, kita sebelum tidur kita fikir, esok saya akan datang sekolah kerana saya akan membuat persembahan di hadapan rakan-rakan. Jadi di situ akan wujud juga konsep kehadiran murid tanpa paksaan ya. Memang mempunyai minat yang mendalam lah untuk hadir ke sekolah ya. Jadi sebenarnya peranan ibu bapa dan peranan guru sangat penting. Peranan ibu bapa ketika di rumah dan peranan guru ketika berada di sekolah ya. Jadi cikgu rasa cikgu dah menjawab untuk soalan berkaitan dengan peranan ya untuk memupuk semangat murid hadir ke sekolah ya. Jadi soalan yang seterusnya. Ada soalan seterusnya. Soalan terakhir ya. Oh, okey cikgu. Soalan terakhir adalah apakah impak jika kegiatan ini tidak dibendung dari awal? Okey, terima kasih Muhammad Haziq. Jadi impak ya, dia lebih merujuk kepada kesan jika kegiatan ini tidak dibendung. Sebenarnya kesan yang pertama sekali, dia lebih kepada murid lah. Jadi murid tersebut ya, pertama sekali akan gagal dalam peperiksaan ya jika ponteng sekolah masih berterusan. Yang kedua, dia tidak mempunyai peluang ya untuk melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi ya. Kalau dia setakat SPM, contohnya dia dah gagal di situ, berkemungkinan besar dia tidak dapat meneruskan walaupun minatnya ada. Dia tak nak datang sekolah, minatnya besar. Tapi orang kata hasrat dan impiannya akan orang kata pudar ya, pudar layu di tengah jalan. Jadi itulah kesan kepada murid jika tidak hadir ke sekolah. Berkemungkinan besar ya, kadang-kadang kita pun sebagai guru, kita sayang tengok murid kita. Bila berlakunya ponteng sekolah, murid ni masa depan dia orang kata gelap ya. Ada biasanya yang terjebak dengan gejala yang tidak sihat. Akhirnya kehidupan dia orang kata masa depan yang sangat gelap ya. Bila sekali kita melakukan sesuatu yang tidak baik ya, jadi kita tidak akan dapat berpatah balik. Jadi itulah kesan yang sering kali berlaku kepada pelajar yang sering kali ponteng ke sekolah. Jadi yang kedua ya, kita mengambil kesan kepada sekolah ya. Jadi bila gejala ponteng sekolah ni berlaku secara berleluasa ataupun kadar ponteng sekolah yang tinggi di sekolah tersebut ya, ini akan menjurus kepada kejatuhan peratus kehadiran sekolah. Sebab peratus kehadiran sekolah ya sebenarnya sangat dititik beratkan. Contohnya macam cikgu ya, sering orang kata terdapat murid yang tidak hadir ke sekolah, jadi cikgu terpaksa membuat pembentangan ya di PPD dan laporan tersebut akan dihantar ke JPN. Jadi sebenarnya sekolah lain memandang sesuatu yang tidak baik terhadap sekolah kita jika masalah ponteng sekolah tidak dapat dibendung ya. Jadi itu pada sekolah ya.
Jadi bila kehadiran sekarang ni dibaca ya, atau kalau dulu-dulu tidak dititik berat sangat kepada kehadiran ataupun masalah ponti sekolah, ya sekarang ni Kementerian Pendidikan, kalau hari ni dia akan tahu berapa murid kita tak hadir, ya. Jika peratus berkurangan, ya, masa dan ketika itu juga pihak PPD akan ya menghubungi sekolah tersebut. Jadi inilah kesan ataupun impak ya jika masalah kehadiran sering berlaku di sekolah. Ya, memberi kesan kepada pelajar dan juga memberi kesan kepada sekolah, ya, ada dua-dua di situ. Okey, ada soalan lain? Kalau rakan-rakan lain ada soalan boleh bagi sebelum kita tamatkan proses temu bual kita. Ataupun ada yang cikgu terang Kalau tak boleh kelas. Jadi kalau nak bertanya dengan lebih lanjut ya berkaitan dengan soalan berkaitan dengan jawapan ya yang cikgu berikan ya, cikgu sebenarnya hari ini tak dapat menyatakan dengan data-data ya sebab hari ini cikgu terlalu sibuk ya dengan orang kata persiapan part time untuk pemindahan banjir di sekolah cikgu. Dari pagi tadi sampai petang cikgu sibuk, lepas tu ada pemantauan lagi petang, jadi cikgu tak dapat angkatkan dengan data-data yang lebih terperinci berkaitan dengan kehadiran. Tapi jika ada lagi soalan ya, ada kurang jelas ataupun ingin apa tu lah ya kemukakan sekarang. Okay. ada yang tanya, Berkaitan dengan soalan. kalau ada Ya. tanya, kalau tak ada Kata cakap kita tak nak. berhentilah. Okey, kalau soalan pertama sehingga 8 tadi, kalau ada tak berapa jelas lagi, bolehlah ya untuk bertanya dengan lebih lanjut. Tapi kalau rasa dah jelas, kita setakat ni je lah. Semua jelas cikgu. Semua jelas, okey. Moga dapat membuat yang terbaik lah ya. Okay, cikgu mohon maaf sebelum cikgu mengundur diri. Mohon maaf jika ada orang kata tidak dapat memberikan yang orang kata yang terbaik ataupun ada kesilapan ya semasa cikgu menjawab persoalan-persoalan ni, cikgu mohon maaf. Dan kalau ada apa-apa permasalahan bolehlah ya bertanya melalui WhatsApp ke ataupun apa-apa je lah kalau ingin mendapat pernyataan yang lebih jelas ya. Jadi itu saja deh cikgu untuk hari ini. Ya, terima kasih. Okey cikgu, terima kasih cikgu kerana telah meluangkan masa sama kami. Assalamualaikum. Salam. Okay. Dah.